Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita sambung untuk poligon asas bahagian yang kedua. Okay, untuk bahagian yang kedua ini, kita fokuskan kepada bentuk sisi 4. Okay, sebelum tu, mari kita kaji dulu sifat-sifat bagi sisi 4. Yang pertama adalah segi 4 tepat. Untuk segi 4 tepat ni, terdapat dua paksi simetri. Kemudian panjang sisi atas dan bawah sama, kiri dan kanan juga adalah sama. Okay, segi 4 sama pula, dia lebih kurang macam segi 4 tepat. Cuma segi 4 sama, sisi semua keempat-empat tu adalah sama panjang. Seterusnya kita tengok kepada segi 4 selari. Okay, untuk segi 4 selari ni, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan juga selari. Maksudnya atas dan bawah sama panjang dan selari. Sisi kiri dan kanan juga sama panjang dan juga selari. Sudut bertentangan adalah sama. Okay, yang mana sudut bertentangan? Okay, yang pertama ni. Yang bulat warna biru, sudut nilai dia adalah sama bertentangan. Yang kedua yang bertentangan adalah sudut yang berwarna merah. Kedua-dua sudut berwarna merah itu juga nilai dia sama. Okay, seterusnya kita lihat kepada rhombus. Okay, untuk rhombus, semua sisi adalah sama panjang. Ya, keempat-empat dia sama panjang sisinya. Okay, pasangan sisi bertentangan adalah selari, atas dan bawah selari, kiri dan kanan juga adalah pasangan sisi yang selari. Sudut bertentangan adalah sama. Okay, sudut bertentangan yang cikgu bulatkan warna hijau tu nilai dia sama, sudutnya nilainya sama. Dan lagi satu yang berwarna biru juga nilai sudutnya adalah sama. Okey, untuk trapezium, trapezium ni dia ada sepasang garis yang selari, iaitu garis atas dan bawah. Biasanya untuk yang selari, garis selari, dia akan ditandakan dengan anak panah. Okey, nampak ni anak panah dua ni. Okey, ini menunjukkan bahawa dua sisi tersebut adalah selari. Okey, seterusnya bentuk lelayang. Untuk bentuk lelayang, dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Okey, yang mana dia? Yang ini ya. Okey, nampak tak? Yang atas dua ni, tanda ni maksudnya dua sisi ni sama panjang. Yang bawah dua ni juga sama panjang. Nampak tak ada tanda double di sini? Itu menunjukkan kedua-dua sisi ni nilai panjangnya adalah sama. Okay, seterusnya mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Okay, yang ini dia, yang warna merah tu. Okay, dua-dua sudut tu adalah sama nilai. Okay, yang selebihnya anak murid boleh baca dan rujuk. Yang ini terdapat juga dalam buku teks. Boleh rujuk juga buku teks. Seterusnya kita tengok dulu sudut pedalaman dan sudut keluaran bagi sisi 4. Okay. Di sini terdapat satu bentuk sisi 4. Okay. Bagi hasil tambah semua sudut pedalaman adalah 360 darjah. Okay. Hasil tambah semua sudut pedalaman dalam sisi 4 adalah 360 darjah. Okay. Sudut pedalaman tu adalah P, Q, R dan juga S. Okay. Untuk T adalah sudut peluaran. Okay. Hasil tambah sudut peluaran dan juga sudut pedalaman yang bersebelahan nilai dia adalah 180 darjah. Maksud dia S tambah dengan T nilai dia adalah 180 darjah. Okay, seterusnya, yang ini adalah segi 4 selari. Okay, untuk segi 4 selari, sudut bertentangan adalah sama. Okay, yang mana sudut bertentangan? P dan R adalah sama nilai. P dan R bertentangan. Lagi satu adalah Q dan S. Sudut Q bersamaan dengan sudut S. Okay, seterusnya kita lihat contoh soalan yang melibatkan segi 4. Okay, contoh satu yang ni. Okay, contoh ni untuk segi 4 yang ini, sebelum kita dapatkan jawapan untuk X dan Y, kita boleh kaji dulu nilai-nilai yang terdapat dalam bentuk ni. Okay, sudut. Okay, semua sudut yang di dalam segi 4 tu, yang di dalam kotak yang berwarna pink adalah sudut pedalaman. Maksudnya keempat-empat nilai hasil tambah dia 360 darjah. Okey, untuk X. Okey, X dia berada bersebelahan dengan 112 darjah.
X adalah sudut pedalaman, manakala 112 adalah sudut peluaran. Okay, kita tahu ya, X tambah dengan 112 nilai dia adalah 180 darjah. Ya. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan nilai dia adalah 180 darjah. Maka untuk dapat nilai X, kita tolakkan dengan 112. Kita dapatlah X 68 darjah. Okay, seterusnya Y. Okay, Y dia berada di dalam segi 4. Okay, ya. Kita tambahkan semua nilai yang berada di dalam segi 4. Y, 2Y, 68. 68 ni adalah nilai X dan juga 103. Nilai dia adalah 360 darjah. Ini sebab hasil tambah semua sudut adalah 360 darjah. Okay, kita pemudahkan dulu. Y tambah 2Y, 1 tambah 2 bersamaan dengan 3Y. 68 tambah 103 bersamaan dengan 171. Okay, 3Y. Okay, kita pindahkan 171 pergi ke belah kanan. Positif pindah dia akan dapat tolak. Kita tolakkan 189. Kemudian untuk dapatkan nilai Y, kita bahagikan dengan 3. Maka kita dapat kat sini Y adalah bernilai 63 darjah. Contoh yang kedua. Okay, ini merupakan segi 4 selari. Okay, nak dapatkan nilai X. X bersamaan dengan 50 darjah. Okay, kenapa 50? Sebab X adalah sudut yang berselang-seli. Okay, kita lihat sisi CBDE. Yang itu adalah yang berselang-seli. Berselang-seli ni dia akan membentuk huruf Z. Okay, ini selang-seli. Maka nilai X tu 50 darjah. Okay. Seterusnya untuk dapatkan nilai Y. Okay. Kita tahu X tambah Y bersamaan dengan 70. Kenapa 70? Disebabkan sudut bertentangan dalam segi 4 selari adalah sama. Maksudnya sudut A dengan D itu bertentangan. Sama nilai 70. Okay, tadi kita dah dapat dah X tu 50. Maka dah dapatkan nilai Y tu, kita tolakkan dengan 50. Kita dapatlah nilai Y 20 darjah. Okay, soalan yang ketiga, contoh yang ketiga, okay, berdasarkan rajah, PQRS ialah segi 4 selari, PUST ialah rhombus dan PUV ialah garis lurus. Cari nilai X. Sebelum kita dapatkan nilai X, kita tengok dulu gambar rajah, sudut-sudut yang terdapat dalam gambar rajah. Okay, ya? Okay, kita kaji dulu. Mula-mula kita boleh lihat sudut SPU. Okay, SPU. Okay, sudut SPU ni dia berada dalam segitiga. Okay, segitiga yang ni. PUS. Okay, segitiga ni ya. Okay, bila PUST adalah rhombus. Okay, apabila PUST rhombus, maka semua sisi ni sama panjang. Maka sisi PU sama panjang dengan SU. Jadi kat sini dia membentuk satu segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Okay, bila segitiga sama kaki, sudut dekat P ni yang di sini dengan S ni nilai dia sama. Maka nak dapatkan sudut dekat P ni, sudut SPU, jumlah sudut dalam segitiga 180 darjah, tolak 106. Kemudian jawapannya kita bahagi dengan 2. Bahagi 2 sebab ada 2 sudut P dengan S. Okay, kita dapatlah SPU bersamaan dengan 30 darjah. Okay, kat sini kita dapatlah 37 darjah. Sudut QPS bersamaan dengan sudut QRS 72 darjah. Sebab dalam segi 4 selari, sudut yang bertentangan nilai dia sama. P dan R sudut dia adalah sama kerana dia bertentangan. Okay, 72 darjah. Okay, seterusnya kita boleh lihat sudut QPV. Okay, sudut QPV. Okay, sudut QPV ni kita boleh dapat dengan tolakkan dengan nilai SPU tadi. Okay, kat sini nilai keseluruhannya adalah 72. Maka nak dapatkan QPV di sini
tolak dengan 37, jadi kita dapat 35 di situ. Okey, 35. Okey, bila 35, kita boleh dapat nilai X. Okey, nilai X juga 35 darjah. Kenapa nilai X 35 darjah? Kerana sudut selang-seli. Okay, yang mana selang-seli tu? QPVS. Sudut selang-seli dia membentuk huruf Z, maka nilai dia adalah sama. Okay, seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Okay, berdasarkan rajah, PQRS ialah lelayang dan PQRT ialah trapezium. Cari nilai X. Okay, cari nilai X. Okay, kita boleh lihat ya, X ni dia berada dalam segitiga RTS. Okay, segitiga RTS, segitiga ni. Okay, kita tahu sudut dalam segitiga, nilai dia 180 darjah. Okay, jadi kita boleh gunakan sudut dalam segitiga 180 darjah, tolak sudut S di sini dan sudut T di sini. Okay, jadi kita kena tahulah sudut S tu berapa, sudut T ni berapa. Mula-mula kita boleh lihat dulu pada sudut QRS. Okay, QRS nilai dia adalah 100, sama dengan sudut QPF. Kenapa nilai dia sama? Kerana sudut bertentangan dalam lelayang nilai dia adalah sama. Nilai dia sama ya, 100. Maka sudut di situ adalah nilai dia 100 darjah. Okay, kemudian kita boleh dapatkan sudut RSP. Sudut RSP dia berada dalam bentuk sisi 4. Yang ini bentuk lelayang. Jumlah sudut pedalaman adalah 360. Maka kita tolakkan dengan 100, 100 dan 110. Kita dapatlah RSP bersamaan dengan 50 darjah. Okay. 50 darjah sudut RSP. Okay. Kemudian apa nilai sudut RTS? Okay. RTS nilai dia 100. Dia sama dengan sudut QPT. Kenapa dia sama? Kita boleh lihat kat sini. Garis RT dengan QP adalah selari. Bila terdapat dua garis yang selari, maka kat sini dia akan membentuk satu sudut sepadan. Sudut sepadan nilai dia sama. Jadi nilai di situ adalah 100 darjah. Sekarang ni kita dah boleh dapatlah nilai X sebab kita dah dapat dah sudut dekat T ni 100, S 50. Maka kita tolakkan dengan 180 darjah. Ya, 180 darjah tolak 50 tolak dengan 100. Maka nilai X adalah 30 darjah. Ya, yang ini sudut dalam segitiga RST. Okey ya. Okey, itu saja buat hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.